Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jadi kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmat, kasih sayang, taufik, hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masih lagi bagi peluang dan kesempatan pada kita untuk duduk dalam rumah dia, fi baitin min buyutillah, di dalam rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk tujuan mempelajari ilmu. Kalau kita duduk dengan niat i'tikaf pula, kita akan dapat pahala sebagaimana kita beribadat di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan satu nikmat yang besar, nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tuan-tuan, hari ini kita tak rasa benda ni penting. Satu benda yang kecil pada pandangan kita, mungkin kita rasa pahalanya kecil. Sedangkan benda itu merupakan satu benda yang besar pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, ya Abu Dzar, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali kamu meremeh-temehkan, mengecil-ngecilkan perbuatan yang baik walaupun sedikit. Apa sahaja benda tu bila diiktiraf baik oleh syarak, jangan sekali-kali kamu kecil-kecilkan, kamu remeh-temehkan. Walau antalqaka akhaka biwajhin taliq, walaupun kamu jumpa saudara kamu dalam keadaan muka yang manis, senyum. Jadi tuan-tuan, kata para ulama, benda-benda yang kecil pada pandangan kita hari ni, macam buang sampah, buang perkara-perkara yang membahayakan di jalanan, senyum, jadi pada pandangan kita benda tu kecil. Sebab apa? Kita lihat dengan sorotan mata kita di dunia pada hari ini. Tetapi jika kita tengok perkara-perkara tersebut dengan sorotan akhirat, hari yang mana satu kebaikan menjadi pemisah antara syurga dan neraka, hari yang mana ayah lagi daripada anak, anak lagi daripada ibu, suami lagi daripada isteri, isteri lagi daripada suami. Kerana apa? Kerana takut mereka datang untuk minta satu kebaikan, untuk memberatkan timbangan amalan mereka untuk masuk syurga. Kita tengok dengan pandangan tu pada hari tu, bahawa kita tahu betapa besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi pada kita pada hari ini. Satu kebaikan hari ini tuan-tuan boleh menjadi pemisah antara syurga dan juga neraka. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut di dalam hadis tersebut, ya Abu Dzar, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Kalau kita belajar bahasa Arab, Nabi sebut la tahqiranna, Nabi guna nun taukid thaqilah, iaitu satu penegasan yang kuat bagi pihak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kata la tahqiranna minal ma'ruf, Nabi tak sebut syai'an pun dah cukup dah, tetapi Nabi sebut syai'an lagi, kemudian ada tanwin lagi dekat belakang, tanwin li ta'zim. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali tanwin tu boleh jadi li ta'zim ataupun tanwin tu boleh jadi li tahqir. Maksudnya apa sahaja benda walaupun kecil macam mana pun, jangan sekali-kali kamu kecilkan pada pandangan mata kamu, sebab dia punya nilai itu besar di sisi Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, kita berada dalam majlis ni, syukur tu satu perkara yang sangat penting. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita bukan bersyukur hanya pada perkara-perkara yang melibatkan keduniaan, bahkan lebih-lebih lagi kita kena bersyukur pada perkara yang melibatkan akhirat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, maka aku akan tambah lagi, kata Allah Subhanahu wa taala, demi kemuliaanku, demi keagunganku. Allah Taala kata, kalau kamu bersyukur la azidannakum. Di situ Allah Subhanahu wa taala bersumpah sebenarnya tuan-tuan. Mana tanda sumpah? Sebab ada lam. La in syakartum la azidannakum. Lam itu menjadi tanda bahawasanya ada sumpah yang telah yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia panggil mahzuf sumpah. Sebenarnya wallahi la azidannakum, wallahi la in syakartum la azidannakum. Demi Allah, jika engkau bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan tambah lagi nikmat. Jadi tuan-tuan, apabila kita duduk dalam majlis ilmu, Allah Ta'ala letak kita di atas jalan yang betul, maka ini satu perkara yang perlu kita syukuri, satu nikmat yang perlu kita syukuri. Takut-takut na'udzubillah min zalik, satu hari Allah Subhanahu wa taala tarik benda tersebut daripada kita. Sebab tu dalam suratul Fatihah kita selalu baca ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Paling kurang orang yang bermazhab Syafi'i 17 kali sehari dia kena baca ihdinas siratal mustaqim di dalam salat dia. Kita salat 17 rakaat,
Kalau mazhab Hanafi dia ada salat witir yang wajib 3 rakaat, maka jadi 20 kali dia kena baca ihdinas siratal mustaqim. Kita mazhab kita 17 kali paling kurang kita kena baca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada aku jalan yang benar. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang engkau telah bagi nikmat kepada mereka. Nikmat di sini bukan nikmat duniawi tuan-tuan. Nikmat di sini ialah nikmat berada di atas jalan agama yang betul. Dalam ayat yang lain Allah SWT sebut minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, daripada golongan nabi-nabi, golongan yang membenarkan nabi-nabi, golongan para syuhada dan juga golongan para orang saleh. Mereka itulah golongan yang telah mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya jalan orang Yahudi, bukannya jalan orang Nasrani. Allah Subhanahu wa taala suruh kita minta benda bersifat nikmat, tetapi nikmat itulah nikmat yang terbesar, iaitu nikmat berada di atas jalan yang betul dalam beragama. Sebab nikmat dunia tuan-tuan, serupa je kita dengan orang lain. Makan nasi yang sama, tak pakai pakaian yang sama, naik kenderaan jenama yang sama, duduk berkongsi udara bumi yang sama, matahari yang sama. Tetapi kenapa kita diminta-minta nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran suratul Fatihah, yang mana merupakan ummul kitab, ibu bagi segala kitab, paling kurang 17 kali sehari semalam, berdasarkan mazhab kita, sama ada kita jadi imam ataupun kita jadi makmum, mesti baca Fatihah. Tak, mesti baca. Sebab kita pegang hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat. Imam Syafi'i rahmatullahi alaih sebut maksudnya tidak sah salat orang yang mana tidak baca Fatihatul kitab, sama ada dia imam ataupun dia makmum, menurut mazhab Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Jadi 17 kali sehari semalam kita baca. Allah Ta'ala suruh kita minta, iaitu nikmat apa tuan-tuan? Nikmat berada di atas jalan yang benar, beragama dengan jalan yang benar, bukan yang jalan Yahudi, bukan yang jalan Nasrani. Apakah jalan yang benar? Kata setengah para ulama, kita tak tahu apa jalan yang benar. Berpindah daripada surah Al-Fatihah, kita pergi kepada surah Al-Baqarah, bermula dengan ayat Alif Lam Mim. Tak, siapa yang tahu maksud Alif Lam Mim? Tak ada siapa pun yang tahu maksud Alif Lam Mim. Walaupun sebahagian mufassirin mereka cuba untuk mentafsirkan alif itu apa, lam itu apa, mim itu apa, tetapi pendapat majoriti para ulama merupakan pendapat yang paling kuat. Tidak ada satu orang pun yang tahu apa maksud sebenar Alif Lam Mim. Kalau tu kita buka kitab-kitab tafsir, biasanya para ulama tafsir yang akan sebut Alif Lam Mim Allahu a'lamu bi muradih. Allah Ta'ala lebih mengetahui apakah maksud dan kehendak Allah Ta'ala daripada huruf-huruf yang dicantumkan itu. Kata Mufti Zainal Abidin, dia kata apa? Maksud daripada Alif Lam Mim, dia punya simbolik di sebalik itu ialah untuk manusia surrender depan Allah Ta'ala, bagi tahu dia tak tahu apa pun. Setelah dia minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam suratul Fatihah untuk ditunjukkan jalan yang benar, manusia kena surrender dulu depan Allah Ta'ala. Ya Allah, aku ni tak tahu apa pun, kamu kena ajar aku. Apabila manusia menyatakan kelemahan dia, menyatakan berhajatnya dia pada Allah Ta'ala, angkat bendera putih awal-awal di depan Allah Ta'ala, baru Allah Ta'ala ajar lepas tu. Dzalikal kitab la raiba fih. Itulah Alkitab, iaitu Al-Quran, la raiba fih. Tidak ada sebarang keraguan, tidak ada sebarang syubhat, tidak ada sebarang was-was dan prasangka terhadap Al-Quran tersebut. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kata Imam Suyuti rahmatullahi alaih dalam tafsir Jalalain, iaitu bagi orang yang nak jadi orang yang bertakwa. Hudan lil muttaqin, iaitu bagi orang yang mana nak jadi orang yang bertakwa. Apabila kita minta dengan Allah untuk berada di atas jalan agama yang betul, kemudian kita surrender depan Allah, ya Allah, aku tak pandai apa pun, kemudian Allah tunjuk dzalikal kitab. Itulah Alkitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui Aminul Wahyi, iaitu pembawa wahyu Jibril alaihi salam, diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi basyiran wa nadhiran, untuk menjadi pemberi berita gembira, memberi peringatan kepada umat manusia, hadian, memberi petunjuk kepada umat manusia. Itulah Alkitab yang mana kita perlu fahami melalui hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, kita kena syukur pada Allah Ta'ala.
Sebab apa Allah Ta'ala letak kita dalam majlis ilmu? Maksudnya ada kebaikan-kebaikan yang kita nak dalam kehidupan kita. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hadis yang diriwayatkan daripada Hazrat Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu dalam Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala hendakkan kebaikan untuk dia, Allah Ta'ala akan bagi dia faham agama. Yufaqihu fid din, Allah Ta'ala akan bagi dia faham agama. Al-fiqhu maksud dia ialah al-fahmu. Bukan banyaknya orang tu hafal masalah-masalah fiqh. Bukannya banyak orang tu hafal ibarat-ibarat ayat-ayat dalam kitab. Boleh hafal macam komputer, boleh salin, boleh bagi tahu kepada orang, boleh bacakan balik. Tak. Maksud al-fiqhu ialah al-fahmu, iaitu kefahaman. Apa maksud faham? Kata ustaz-ustaz kami, maksud faham ialah kita tahu pada satu-satu tempat, pada satu-satu masa, pada satu-satu keadaan, apakah perintah Allah pada kita yang perlu kita buat pada waktu tersebut, dan cara mana kita nak laksanakan perintah Allah Ta'ala. Itu maksud al-fahmu. Ayat yang paling mudah sekali bagi al-fahmu ialah pada satu-satu tempat, satu-satu keadaan, satu-satu masa, apa perintah Allah yang kena ke atas kita, dan bagaimana cara kita nak laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah dirangkumi sebagai agama dalam hadis Jibril. Ketika mana Jibril alaihi salam datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanya apa itu Islam, tanya apa itu iman, tanya apa itu ihsan. Ketika mana Jibril alaihi salam telah kembali, Nabi tanya Umar radhiyallahu anhu, kamu tahu tak siapa yang sampai? Siapa yang datang tadi? Umar kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Zalika Jibril, itulah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia telah datang kepada kamu untuk mengajar kamu agama kamu. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, iaitu agama ni benda, kata para ulama, satu-satu tempat, satu-satu keadaan, satu-satu ketika kita tahu apa perintah Allah ke atas kita. Bagaimana kita nak laksanakan perintah Allah? Itulah al-fiqhu fid din, itulah sebenar-benarnya memahami agama. Kalau kita ada banyak pun maklumat, kitab berkotak-kotak, berlori-lori, beralmari-almari, tetapi bila datang perintah Allah, bila datang satu-satu keadaan, bila datang satu-satu situasi, kita tak tahu apa perintah Allah pada kita. Ataupun kita tahu, tapi kita tak tahu macam mana nak buat, maka kita tidak ada faqih dalam agama. Jadi tuan-tuan, al-fahmu fid din, al-fiqhu fid din. Al-fiqhu lafaz hadis Muawiyah radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari, al-fahmu fid din man yuridillahu bi khairan yufahhim fid din. Lafaz hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu dalam Sunan Tirmizi. Jadi dua-dua ni memberi maksud yang sama, iaitu kefahaman. Hari ni tuan-tuan, satu orang ustaz yang ada PhD ke, ada master ke, ataupun ada sijil mana-mana tempat sekalipun, kalau dia tak tahu apa perintah Allah dan cara nak buat perintah Allah untuk sukakan Allah, maka dia tidak ada kefahaman dalam agama. Berbanding satu orang pakcik tua yang mana dah bongkok 3, umur 80-90, tetapi bila dia dengar azan Allahu Akbar, dia tahu sekarang perintah Allah untuk salat, dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pergi sembahyang berjemaah di masjid. Tahu sunnah-sunnah, ambil wuduk di rumah, pakai pakaian macam mana untuk pergi salat dan seumpamanya, maka dia lebih faham daripada satu orang yang mana ada sijil degree dak yang digantung di dinding-dinding rumah dia. Kita bukan nak kata ke orang universiti, kita bukan nak kata ke orang pondok, kita bukan nak kata kepada fulan, kepada alan, tetapi al-fahmu fid din, al-fiqhu fid din ialah satu benda yang Allah Ta'ala akan bagi kepada orang yang dia suka. Jadi tuan-tuan nampak tak? Sekarang kita kena syukur di atas nikmat yang besar ni. Allah Ta'ala nak bagi kefahaman kepada kita. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang Allah Ta'ala nak kebaikan kepada dia, Allah Ta'ala akan fahamkan dia dalam agama. Apa itu faham agama? Tahu apa yang Allah nak pada satu-satu masa, dan bagaimana nak tunaikan perintah Allah Ta'ala. Ada orang yang tahu perintah Allah, tetapi dia ikut cara orang lain selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia juga tidak akan berjaya. Kata para ulama, kullu turuqin ila Allahi masdudah. Semua jalan menuju Allah semua tertutup. Illa tariqa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kecuali jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, iklankan kepada umat manusia, jika kamu semua mendakwa cinta kepada Allah, fattabi'uni, hendaklah kamu ikut aku. Yuhibbukumullah, dia punya result, dia punya natijah, Allah Ta'ala akan cinta pada kamu. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah Ta'ala akan ampunkan keseluruhan dosa kamu. Ini jalan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tunjuk kepada kita tuan-tuan.
Jadi nikmat berada di atas jalan yang benar, di atas agama yang benar dengan jalan yang benar, merupakan satu nikmat yang besar. Kenapa saya selalu kata agama yang benar, jalan yang benar? Sebab Nabi SAW telah bagi peringatan pada kita zaman dia hidup lagi. Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup di kalangan kamu, Nabi bagi tahu kepada sahabat, dan memang sahabat tengok dengan mata lendir mereka pun. Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Dia akan melihat perbezaan yang sangat banyak. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Hendaklah kamu pegang, gigit dengan gigi geraham kamu. Pegang sungguh-sungguh, jangan lepaskan, seumpama memegang bara api dalam hadis yang lain. Addu 'alaiha bin nawajid. Sunnah aku dan juga sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa tuan-tuan? Ahlul Islam, orang yang mana menisbahkan diri mereka kepada agama Islam, selepas matinya Nabi SAW, mereka berpecah kepada puak-puak, kepada kelompok-kelompok, kepada section-section yang mana sebenarnya mereka mendakwa diri mereka kepada Islam, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan terima melalui lisan Nabi SAW sendiri, illa kecuali ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku berada di atasnya dan juga sahabat aku berada di atasnya. Yang mana saya terangkan di dalam daurah yang lepas, iaitu manhaj Nabi SAW, manhaj para sahabat tabi'in dan tabi'in dalam beragama. Tidak bermakna bila kita berada di atas manhaj tersebut kita akan ada satu pendapat sahaja dalam satu masalah fiqh. Tidak tuan-tuan. Tetapi manhaj beragama, bagaimana kita mengambil ilmu agama, bagaimana kita memahami nas agama, bagaimana kita berinteraksi dengan permasalahan agama, itu yang dinamakan manhaj. Kalaulah agama yang benar, jalan yang benar hanya pada satu pendapat sahaja, takkan kita nak kata empat imam, Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaih, Imam Malik rahmatullahi alaih, Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih, tiga daripada mereka berada di atas kesesatan, hanya satu sahaja yang betul. Betul tak? Berapa banyak masalah fiqh yang mana mereka berselisih antara satu sama lain. Betul tak? Berapa banyak masalah fiqh yang mana mereka berselisih antara satu sama lain, tetapi mereka menjadi anak murid kepada salah satu daripada mereka. Imam Ahmad jadi anak murid pada Imam Syafi'i dalam masalah fiqh, Imam Syafi'i jadi murid kepada Imam Ahmad dalam masalah hadis, dan begitulah seterusnya. Imam Syafi'i jadi anak murid kepada Imam Muhammad bin Yusuf Asy-Syaibani, salah seorang imam terkemuka, anak murid kepada Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Jadi tuan-tuan, berada di atas agama yang benar dan manhaj agama yang benar bukan bermakna satu pendapat sahaja dalam fiqh. Ini satu kesilapan di kalangan kita. Ini satu kesilapan di kalangan kita apabila kita menjadikan pilihan kita terhadap sesuatu permasalahan fiqh sebagai itulah sunnah, seolah-olah telah digazet oleh Nabi SAW, ini sahaja sunnah. Apa yang berselisihan dengan aku punya pendapat, maka itu bukan sunnah. Maka kita mula mengkelas-kelaskan manusia, dia tu orang sunnah, kita bukan orang sunnah. Dia tu bukan orang sunnah, kita orang sunnah. Jadi apa tuan-tuan, ini kita panggil sebagai satu kefahaman yang pincang di dalam masyarakat. Bahkan khilaf ini bermula pada zaman sahabat lagi, yang berguru dengan guru yang sama, Nabi SAW, yang mana menyaksikan Al-Quran diturunkan kepada Nabi SAW, dengar khutbah Nabi, dengar penerangan Nabi, duduk dalam majlis Nabi, tetapi berapa banyak di kalangan mereka yang ada perselisihan pendapat dalam masalah-masalah fiqh. Hadis yang terkenal, hadis Bani Quraidah, apabila Nabi memerintahkan para sahabat untuk pergi memerangi Yahudi Bani Quraidah, Nabi SAW kata, kamu semayang asar di mana? Di Bani Quraidah. La tusallul asra illa bi Bani Quraidah. Jangan sekali-kali kamu semayang asar kecuali di Bani Quraidah. Para sahabat ada dua kumpulan pada waktu tersebut. Ada yang memahami hadis tersebut secara literal, iaitu walaupun waktu dah keluar, walaupun dah berhari-hari, kita kena semayang asar di Bani Quraidah. Ada yang memahami secara kiasan, dia kata maksudnya Nabi SAW suruh apa tuan-tuan? Suruh cepat pergerakan, suruh cepat perjalanan, jangan lengah-lengah. Tapi kalau masuk waktu, semayanglah dalam waktu tersebut. Jadi tuan-tuan, kata para ulama, apabila sahabat balik cerita pada Nabi, ada dua kumpulan sahabat, Nabi SAW lam yu'annif ahadan minhum, Nabi SAW tidak mengkritik, mencerca sebahagian daripada mereka. Bahkan Nabi buat satu kaedah mudah, iza ijtahadal hakim
fa asaba falahu ajran. Bila satu-satu orang yang alim dia berijtihad, dia akan dapat 2 pahala. Satu pahala untuk betul, satu pahala untuk dia punya usaha, effort yang dia telah keluarkan untuk cari pendapat yang betul. Satu-satu orang hakim, iza ijtahadal hakim fa asaba, kemudian tepat dia punya hukuman berdasarkan ilmu Allah Ta'ala, falahu ajran, dia akan dapat 2 pahala. Wa iza ijtahada fa akhta, apabila dia telah ijtihad dan dia tersalah, falahu ajrun, maka dia akan dapat 1 pahala. Nabi SAW tak kata ini betul, Nabi SAW tak kata itu salah. Sedangkan biimkaniyatin Nabi SAW an yanussa ala al-musibi minhum min al-mukhti, kemungkinan yang sangat besar Nabi boleh bagi tahu siapa betul siapa salah, tetapi Nabi tinggalkan benda tu macam tu sebagai satu kaedah. Sebab apa? Nabi tahu dunia ini tidak akan sesimpel itu sampai bila-bila. Akan ada lagi benda-benda yang akan berlaku selepas ratusan tahun, ribuan tahun, yang kita namakan sebagai nawazil ataupun mustajaddat, benda-benda baru yang akan berlaku dalam hidup manusia, melibatkan ekonominya, melibatkan pendidikannya, melibatkan hubungan sosialnya, yang kita namakan fiqhun nawazil, fiqhul mustajaddat, benda-benda baru. Jadi pada waktu tersebut Nabi dah tak ada. Siapa yang nak tolong bagi tahu ini sahaja yang betul, itu yang salah? Tak, Nabi SAW dia biarkan, dan Nabi SAW telah bagi satu usul ijtihad bagi para ulama, supaya apa? Supaya harakah ijtihad, gerakan untuk mencari pendapat yang paling kuat bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah, dan apa yang ditinggalkan oleh generasi salaf, hidup secara sihat. Sebab tu Nabi tak kata ini betul, ini salah. Kalau semua keadaan Nabi kata ini betul, ini salah, maka tuan-tuan, kita di hujung-hujung ni susahlah kita. Tak ada Nabi yang nak clarify yang mana betul, yang mana salah. Tuan-tuan ingat hadis tayamum Umar radhiyallahu ta'ala anhu dengan Ammar bin Yasir? Tak, ada yang mana berguling apabila dia berjunub, tidak ada air untuk mandi wajib. Ada yang berguling, tak, ada yang berguling, tak, ya tamarragh, dia berguling di dalam pasir, sebab bila mandi wajib kena ratakan air ke seluruh badan, maka dia buat kias dan dia telah berguling dalam pasir. Ada yang tayamum saja. Bila sampai kepada Nabi SAW, Nabi tidak marah, Nabi tidak kata apa, dan Nabi SAW bagi tahu ini cara yang sebenar patut kamu buat. Kalau yang kamu buat tu dah lepas, tetapi yang sunnahnya macam ni. Itu cara Nabi SAW. Kalau benda tu nampak betul salah ataupun nampak betul tidak masuk akal, Nabi akan bagi tahu apa yang kamu buat tu dapat pahala dah ijtihad kamu, tetapi yang sebenarnya macam ni cara dia. Kalau benda tu tak masuk akal langsung, Nabi akan bagi tahu. Tapi kalau benda yang mana ada kemungkinan-kemungkinan, maka Nabi SAW stick dengan memberi usul umum sahaja, supaya gerakan ijtihad itu berlaku dengan sihat, tanpa Nabi SAW mencerca ataupun mengherdik mana-mana sahabat baginda Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, saya rasa ini mukaddimah yang sangat clear bagi pihak saya, iaitu berada di atas agama yang benar dengan cara yang benar, iaitu cara Nabi, sahabat, kurun yang terbaik yang dipuji oleh Nabi SAW. Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah kurun aku. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Hadis Bara' bin Azib, tak silap saya, di dalam Sahih Bukhari. Tak, sebaik-baik manusia adalah kurun aku, kata Nabi SAW. Kemudian orang yang mana selepas daripada aku, orang selepas daripada aku, iaitu kurun yang kita kenali sebagai kurun salafus salih, orang-orang yang terbaik yang mendapat persaksian daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi persaksian secara general, mereka berada di atas manhaj beragama yang benar, metod beragama yang benar, bukannya mengongkong ataupun kita restrict agama yang benar itu hanya kepada satu pendapat sahaja di dalam masalah fiqh. Kalau tak, kita akan hukum para imam-imam, para sahabat sendiri daripada awal lagi, sebahagian daripada mereka berada di atas kesesatan, dan saya tak rasa ini satu pendapat yang keluar daripada orang yang mana tahu nilai diri dia, orang yang ada akal. Jadi tuan-tuan, benda ni kita perlu clear dalam diri kita, sebab berlaku banyak sangat salah. Salah ni tuan-tuan kebanyakan berlaku bukan di kalangan orang yang belajar dengan cara yang betul. Dia berlaku di kalangan orang awam yang mana dia ada semangat, dia punya perasaan cinta kepada sunnah, cinta kepada Nabi. Hulu ni melampau ni, ekstrim ni, dia boleh ada dua-dua. Hulu yang geng-geng, tak nak sebut lah, yang geng-geng cinta Nabi dan seumpamanya ni, kalau saya sebut dia punya HA tu, nanti tuan-tuan marah pula. Ada orang lain marah pula, HAB tu kan. Jadi kita ada hulu yang sebelah lagi pula,
terlalu cinta sunnah, kita mengaji tak habis, jadi kita anggap yang kita sahaja sunnah. Faham tak? Tu hulu juga, sehingga kita mula mengkelas-kelaskan orang lain. Yang tu memang dituduh kita tak cinta Nabi daripada awal lagi dah. Tak? Geng-geng tak cinta Nabi daripada awal lagi, dia tuduh kita macam tu. Yang ni geng-geng yang cinta Nabi ni, dia duduk dalam satu kelas yang tersendiri, kelas suka membida'ahkan sesama sendiri pula. Sebab apa? Berbeza pendapat dalam masalah fiqh. Jadi tuan-tuan, saya tak nak pergi secara detail dari sudut ilmiah, sebab kalau detail dari sudut ilmiah, para ulama dia punya style, bila membahaskan satu-satu isu, dia akan bagi tahu apa itu khilaf, apa itu ikhtilaf. Kita main sebab je dua ni. Oh, dalam masalah ni ada khilaf. Itu ayat yang selalu kita sebut. Sedangkan ayat orang yang mengaji sebenarnya bukan khilaf. Dia sebut dalam masalah ni ada ikhtilaf. Jadi tuan-tuan kata menatang apa pula ikhtilaf ni? Bunyi macam sama je. Tak, orang yang mengaji, tak, kadang-kadang bermuka surat nak cerita apa itu khilaf, apa itu ikhtilaf. Apa itu khilaf, apa itu ikhtilaf. Saya nak baca sikit je pada tuan-tuan. Tapi sebenarnya khilaf ini, ikhtilaf, perkataan ikhtilaf dan mukhalafah ataupun khilaf, yang mana ada huruf kha, ada huruf lam, ada huruf fa. Kata Ar-Raghib, kalau tuan-tuan mengaji, tuan-tuan akan selalu dengar satu kitab nama dia Mufradatul Quran oleh Ar-Raghib Al-Asfahani, iaitu apakah maksud bagi setiap perkataan. Kita kalau kita mengaji pengkhususan bahasa Arab, tuan-tuan, kawan-kawan kami yang mengaji pengkhususan bahasa Arab, dia ada satu subjek khusus tentang Al-Ma'ajim wal Qawamis Al-Arabiyah, kamus-kamus bahasa Arab sahaja. Dia ada satu subjek khusus tentang kamus bahasa Arab sahaja. Ilmu ni luah tak luah, tuan-tuan. Kita huruf ba dengan huruf ta pun tertukar. Kalau anak kita yang tak mengaji kafar tu, tak mengaji iqra' tu tak tegur kita, yang mengaji iqra' tu tak tegur kita, kita pun tak tahu mana satu ba, mana satu ta, mana satu ta. Tertukar-tukar, yang mana kha, yang mana jim, yang mana ha. Sebut pun tak betul-betul. Yang mana ghain, yang mana ain pun kita tak tahu. Sedangkan orang yang takhasus, orang yang mana buat pengkhususan dalam bidang bahasa Arab, saya pun terkejut sebab saya bukan orang bahasa Arab. Dia kata ada subjek tentang Al-Qawamis wal Ma'ajim Al-Arabiyah, kamus-kamus bahasa Arab daripada dulu sampai sekarang yang ada. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengok Lisanul Arab oleh Ibnu Manzur tu, berapa belah jilid tu Lisanul Arab tu. Ibnu Faris ada Mu'jam Maqayisil Lughah. Tak, ramai lagi ulama-ulama yang ada kitab-kitab yang bersifat kamus. Sebab apa? Kita bergaduh, tuan-tuan, sebab kita tak tahu kita bergaduh tentang apa. Kita bercakap benda yang tak sama. Mahallul khilaf tu, tempat kita berselisih tu tak sama. Macam orang pegang gajah, kita selalu dengar kan, 3 orang buta yang bengong pegang gajah yang besar. Ada yang pegang kat kaki, maka dia takrifkan gajah macam ni. Ada yang pegang kat belalai, dia takrifkan gajah macam ni. Ada yang takrif melalui ekor. Jadi sekarang kita bergaduh bukan pada benda yang sama. Bergaduh pumpang dah dalam Facebook ni. Tengok-tengok, oh, hang duk cerita pasal apa? Kamu duk cerita pasal onde-onde, yang ni duk cerita pasal puteri mandi. Jadi memanglah nampak ada kelapa, dua-dua kelapa, dua-dua bulat warna hijau, tetapi benda tu tak sama. Faham? Sebab apa? Kita ambil description ataupun sifat-sifat yang mana sikit-sikit kemudian kita mula bergaduh. Tanpa kita bentangkan depan mata kita, kita ni bergaduh tentang apa. Sebab tu para ulama bila dia mulakan kitab-kitab perbahasan-perbahasan, dia akan pergi kepada ta'rif dan istilah. Sebab apa tuan-tuan? Bila kita clear ta'rif, istilah, now we are talking about the same thing, the same stuff, maka kita tahu kita tidak merapu-meraban. Sekarang ada orang bercakap pasal A, orang lain bercakap pasal B, masuk sisi dia bercakap pasal C, maka kita punya perbincangan tidak menuju kepada hala yang sama. Jadi kata para ulama, apa maksud ikhtilaf dan juga mukhalafah? Dia kata apabila 2 atau lebih orang mengambil pendapat yang berbeza berbanding dengan orang lain. Ada kereta Avanza warna hitam dekat tepi ni, 6759 kot, lampu menyala. Sekejap lagi takut tak boleh start pula. Avanza warna hitam 6759 dekat tepi ni, lampu menyala. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi tuan-tuan, apa maksud ikhtilaf, mukhalafah? Iaitu dua ataupun tiga orang mengambil pendapat yang berbeza, tetapi min ghairi tanazu'in wala syiqaq, tetapi tanpa ada perselisihan yang membawa kepada pergaduhan dan membawa kepada permusuhan. Itu asal maksud ikhtilaf dan juga mukhalafah. Ikhtilaf dari sudut bahasa, asal-asal bahasa, dia tidak membawa makna perselisihan yang membawa kepada permusuhan dan kebencian, perpecahan. Itu bukan maksud asal. Tetapi kerana sifat manusia, hati manusia, apabila orang tak ikut pendapat dia akan mula benci dan dia akan mula untuk berjauhan daripada orang tu. Bukan benda ni berlaku pada kita je tuan-tuan. Baca dalam sejarah Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, bila dia berselisih dengan satu orang, mereka berpisah dalam keadaan masing-masing marah, bashar. Tapi Imam Syafi'i dia punya tawaduk, dia pergi balik rumah orang tu, dia ketuk pintu, dia kata apa? Alaisa yastaqim, adakah tidak okey ataupun adakah tidak masuk akal iza ikhtalafna, apabila kita berbeza pendapat, an nakuna ikhwanan mutahabbin, kita masih lagi kekal menjadi saudara yang mana saling mengasihi antara satu sama lain. Tak masuk akal ke kalau macam tu? Kita berselisih ni benda biasa, tetapi kenapa sampai perselisihan kita kadang-kadang benda kecil je pun tuan-tuan, bukan benda besar, even tak melibatkan agama sekalipun, benda kecil sahaja, tetapi membawa kepada kebencian, membawa kepada perpecahan, tidak bertegur sapa, tidak memberi salam dan seumpamanya. Jadi dari sudut bahasa, ikhtilaf tidak sampai ke situ, tetapi kerana manusia ini sifat dia ammaratun bisu, dak, nafsu yang mana selalu mengajak kepada perkara-perkara yang buruk, dak, syaitan lagi dan seumpamanya, maka khilaf dan ikhtilaf itu kita nampak melalui sorotan yang sangat negatif. Betul tak? Kami kat madrasah tu, madrasah kebanyakan orang Hanafi, dah ustaz-ustaz asal daripada India, Pakistan dan sikit sangat Maliki daripada Central Africa dan seumpamanya. Mazhab Syafi'i ramai, kita ingatkan sikit, rupa-rupanya ramai mazhab Syafi'i. Daripada Filipin, daripada South Africa sendiri, daripada Malaysia. Tak, tapi kita orang boleh hidup dengan baik je. Bila sampai time saya jadi imam, tak, subuh saya baca kunut elok je. Kalau saya tak baca kunut, dia kata saya Wahabi Sebab apa? Mesti dia pecahnya, apa Syafi'i tak baca kunut ni mesti Wahabi. Jadi kerana menjaga kemaslahatan, saya baca kunut selalu sembahyang subuh. Panjang pula tu kunut saya. Jadi dia orang boleh terima je saya. Dia orang, saya tak faham satu orang yang mana ada pendapat berbeza tapi tak boleh duduk semeja, tak boleh makan sekali. Dalam kelas, bila ustaz Hanafi mengajar, tak, perkuatkan mazhab Hanafi, kita yang Syafi'i ni merah padam dah muka. Tak, budak-budak yang perasan tu, dia perasan lah, dia beritahu lah lepas kelas, nampak muka berubah baik nampak. Tapi kita boleh elok je jumpa dengan ustaz tu, salam, cium tangan dan seumpamanya. Kenapa kita tak boleh nak kawal perasaan kita? Sebab apa tuan-tuan? Rosak dia kat dalam hati kita. Hati kita yang rosak. Kita tak dapat nak luaskan dada kita untuk terima kepelbagaian yang ada dalam Islam. Okey. Dan kata para ulama, antara yang disebut oleh Abul Baqa Al-Kafawi di dalam kitab dia Kulliyat, ada perbezaan sebenarnya di antara perselisihan, perbezaan dan juga permusuhan, kebencian. Sebenarnya kita ni berada di dalam ikhtilaf, bukannya berada di dalam khilaf. Apa itu ikhtilaf? Iaitu jalan yang berbeza tetapi menuju kepada maksud yang sama. Ini biasanya yang berlaku. Imam-imam mazhab yang empat ataupun selain daripada empat, mereka mengambil Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dalil dan rujukan mereka. Betul tak tuan-tuan? Mengambil Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dalil dan rujukan mereka. Tetapi natijah mendapat keputusan yang berbeza itu berdasarkan ilmu yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka, hasil kajian mereka. Siapa yang betul dapat 2, siapa yang salah dapat 1. Bahkan sebenarnya khilaf ini berlaku lebih mendasar daripada itu lagi.
adakah al-haqqu wahid atau muta'addid? Adakah kebenaran itu hanya satu sahaja ataupun dia boleh jadi banyak? Benda ini dibahaskan oleh ulama-ulama usul di dalam kitab-kitab usul fiqh. Al-haqqu wahid, hak itu satu ataupun muta'addid ataupun banyak. Majoriti kata al-haqqu wahid, yang benar itu satu. Tak kisah, tetapi siapa yang bagi stamp cop mohon pada kamu untuk kata secara pasti dan putus, hanya aku sahaja yang betul. Hanya aku sahaja yang betul. Sehingga kamu mendakwa aku musib, orang lain mukhti, orang lain salah. Aku yang betul, orang lain salah. Untuk kita pegang pendapat kita, hasil kajian kita itu yang terbaik, yang paling absah, itu tidak ada masalah tuan-tuan. Tetapi apabila sampai kita melabel orang lain, kita mengkelas-kelaskan orang lain, itu masalah dia. Sebab apa? Dia bukan lagi khilaf yang didasari oleh adab ataupun yang dicantik dan dihiasi oleh adab. Jadi tuan-tuan, kita akan masuk dengan lebih dalam insya-Allah isu ni selepas ni. Tetapi kata para ulama, antara maksud ataupun perbezaan antara khilaf dan juga ikhtilaf. Ikhtilaf sebenarnya ialah jalan yang banyak tetapi menuju kepada maksud yang satu, iaitu para mujtahid, ulama-ulama yang mana mengeluarkan hukum secara terus daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka mengkaji, mereka belajar, mereka buat kajian dan seumpamanya untuk sampai kepada tujuan yang satu, iaitu mencari hukum yang paling mendekati Al-Quran dan As-Sunnah. Berbeza jalan, berbeza cara, tetapi menuju kepada maksud yang sama. Dan antara maksud ikhtilaf yang disebut oleh Al-Kafawi ialah apa yang mana bersandar kepada dalil itu dinamakan ikhtilaf. Apa yang tidak bersandar kepada dalil itu dinamakan khilaf. Khilaf ni bersalahan teruslah, tidak boleh bercantum. Bersalahan terus, tidak boleh bercantum. Adapun ikhtilaf diberi misal oleh para ulama, dia bersalahan tetapi dia boleh bercantum. Contoh kita kata putih dengan hitam, dia khilaf, dia bersalahan, tetapi dia tidak boleh bercantum. Betul tak? Tetapi hijau dengan biru, dia khilaf, dia bersalahan, tetapi dia boleh bercantum. Yang boleh bercantum tu kita namakan sebagai ikhtilaf, yang tidak boleh bercantum tu kita namakan sebagai khilaf. Contoh perbezaan antara Yahudi dengan Islam berbeza, tetapi kita namakan khilaf sebab memang dia tak boleh bercantum. Tetapi antara mazhab dengan mazhab, dia adalah ikhtilaf, berbeza tetapi boleh bercantum. Boleh semayang dalam saf yang sama, boleh semayang di belakang imam yang berlainan mazhab, selagi mana di ahli sunnah. Jadi itu perbezaan antara ikhtilaf dan juga khilaf kata para ulama. Dan ikhtilaf antara dia punya kesan ialah rahmat, iaitu kasih sayang. Perbezaan pendapat mazhab sepatutnya membawa kepada rahmat, tetapi khilaf, asar kesan dia akan membawa kepada bid'ah. Benda ni biasanya bila melibatkan puak-puak yang batil dalam akidah ataupun pengamalan, khilaf berbeza tetapi membawa kepada bid'ah. Puak-puak zikir yang menari, yang macam-macam lah kita tengok dalam YouTube. Tak, walaupun mereka mengaku mereka orang Islam, tapi antara kita dengan mereka ialah khilaf, iaitu perselisihan yang mana tidak mungkin untuk dicantumkan. Sebab apa? Kesan dia membawa kepada bid'ah. Adapun kita mazhab ahli sunnah dalam fiqh, tak, sama ada kita angkat tangan ketika mana nak rukuk, bangkit daripada rukuk, ataupun ikhwah kita daripada mazhab Hanafi yang mana tidak angkat tangan, benda itu tidak membawa kepada kebencian, bid'ah dan seumpamanya. Masih lagi kita boleh hidup dalam ruang lingkup rahmat dan juga kasih sayang. Itu antara yang disebut oleh Abul Baqa Al-Kafawi di dalam kitab di Kulliyat. Dengan cara yang mudah disebut oleh Syekh ialah apa maksud khilaf, iaitu satu benda yang mana berbeza dari sudut jalan dan juga tujuan. Adapun ikhtilaf berbeza dari sudut jalan tetapi sama dari sudut maksud dan tujuan. Itu dari sudut bahasa. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Kemudian perbezaan pendapat. Sekarang kita guna perkataan ikhtilaf ataupun khilaf. Dia boleh berlaku dalam banyak tempat, boleh berlaku dalam banyak keadaan, boleh berlaku dalam banyak benda. Antaranya berbeza dari sudut agama, Islam, Yahudi, Nasrani, Buddha dan seumpamanya. Kadang-kadang daripada agama yang sama tapi berbeza dari sudut akidah dia.
seperti Qadariyah, Jahmiyah, ahli hadis, kemudian kita ada Asy'ariyah, Maturidiyah dan seumpamanya. Ini perbezaan-perbezaan dari sudut usul agama. Dan tuan-tuan kena ingat, dalam usul agama ni bukan semua bendanya usul. Kita namakan dia usuluddin, usul agama, tapi bukan semua bendanya usul. Bendanya usul tuan-tuan boleh dikira sebenarnya tentang beriman dengan Allah, beriman dengan sifat-sifat kesempurnaan, kemuliaan bagi Allah Ta'ala, dan menafikan sifat-sifat kekurangan makhluk bagi Allah Ta'ala. Adapun perincian-perincian itu, kata para ulama, dia berada di dalam bab furu', ranting-ranting akidah. Sebab tu kalau kita tengok, hatta ulama-ulama yang hebat macam Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahmatullahi alaih, walaupun dia kuat dengan akidah salaf dia, tidak setuju dengan Asy'ariyah dan juga Maturidiyah, menulis kitab-kitab mengkritik mereka, tetapi mereka masih lagi menjadi kawan ataupun anak murid antara satu sama lain. Kalau tuan-tuan baca kisah-kisah hidup para ulama, kalau rajin pergilah kepada Siyar A'lamin Nubala, tuan-tuan akan tengok bagaimana mereka Asy'ariyah ambil guru dia, ambil ilmu daripada orang yang bermazhab Ahmad, yang salafi dalam akidahnya. Orang bermazhab Ahmad ambil juga daripada orang yang bermazhab Asy'ariyah dalam akidahnya. Benda ni ada tuan-tuan. Tuan-tuan bacalah kitab-kitab para ulama. Tapi itu tidak menjadi satu penghalang bagi mereka untuk menceritakan apa yang mereka pegang sebagai benar, dan yang mereka i'tiqad orang lain berada di atas jalan yang kurang tepat. Tidak mengeluarkan daripada Islam, tetapi bukan sunnah yang mahdah, bukan sunnah yang pure 100% sunnah. Itu sebenarnya asas perselisihan di kalangan para ulama di dalam masalah khilaf antara Asy'ariyah, Maturidiyah dan juga Salafiyah ataupun ahli hadis, Athariyah, Asy'ariyah. Maturidiyah, Salafiyah ataupun ahli hadis, Athariyah dan juga dan Asy'ariyah, tiga mereka masih lagi ahlul millah, masih lagi berada di dalam kelompok Islam. Cuma antara perbezaan dia ialah yang mana mendakwa mereka berada di atas sunnah yang mahdah 100% atas jalan Nabi, dan antara orang yang mana terpalit, terkena ilmu kalam, mantik, golongan-golongan pemikir Yunani dan seumpamanya. Itu sebenarnya dia punya perbezaan, bukan membawa kepada kufur dan seumpamanya. Kecuali adalah golongan-golongan yang ekstrim, tu lain cerita lah tuan-tuan. Kita tak cerita, kita cerita yang golongan-golongan pertengahan. Wallahualam, saya minta maaf pada tuan-tuan kalau saya punya istilah-istilah ataupun contoh-contoh yang saya bawa tak masuk dengan kepala tuan-tuan. Saya minta maaf, tapi saya nak bagi tahu bahawasanya kita ni sebenarnya walaupun berbeza pendapat, hatta dalam isu akidah sekalipun masih lagi ada pengkelasan. Benda ni asas tunjang akidah dan benda yang bersifat furu' akidah. Jadi tak kenalah kalau orang yang selalu mengkelas-kelaskan para ulama, dia ni bukan berada di atas jalan ahli sunnah, maka kita tidak boleh ambil ilmu daripada mereka. Benda ni khilaf ijma' para ulama ataupun khilaf pengamalan para ulama daripada dulu sampai sekarang. Benda ni khilaf pengamalan para ulama daripada dulu sampai sekarang. Selagi mana dia berada dalam ruang lingkup ahlul Islam, yang mana tidak kena bid'ah yang ghalidhah, tidak kena bid'ah yang kuat, yang sehingga boleh membawa kepada kufur ataupun mendekatkan diri kepada kufur, pengamalan para ulama mereka masih lagi mengambil ilmu daripada satu sama lain. Jadi hari ni tuan-tuan, kalau kita mula mengkelas-kelaskan orang, walaupun kita hanya menyebut nama ulama-ulama semasa, oh dia ni tidak berada di atas jalan ahli sunnah yang betul. Apa implikasi, apa kesan dia tuan-tuan? Akan menyebabkan kita terpaksa buang kitab para ulama yang terdahulu, yang mana tidak berada di atas jalan ahli sunnah dalam bab akidah, dengan erti kata mazhab Athariyah ataupun jalan Imam Ahmad bin Hanbal secara 100%. Fathul Bari oleh Al-Hafiz Ibn Hajar ada takwilan-takwilan terhadap ayat sifat. Imam Nawawi rahmatullahi alaih ada takwilan terhadap ayat sifat. Ibnu Daqiqil Aid atau ulama yang besar yang dikagumi oleh para ulama, mujtahid atas dua mazhab, mazhab Imam Malik dan juga mazhab Imam Syafi'i, ada setengah-setengah tempat dikata boleh takwil. Hatta Imam Khattabi rahmatullahi alaih pada kurun keempat, satu orang ulama hadis yang hebat, satu orang ulama fiqh yang hebat bermazhab Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, ada tempat-tempat yang mana dia takwil. Walaupun dia sendiri yang menukilkan ijma' daripada para ulama sebelum dia, tidak harus takwil, tetapi dia takwil pada setengah-setengah hadis dengan syarat-syarat yang dia letakkan. Jadi kalau kita mula mengkelas-kelaskan para ulama kerana dia ni Asy'ariyah ataupun dia ni Maturidiyah,
tidak berada di atas jalan kita dan kita tak nak ambil ilmu daripada mereka. Kalau kita jujur dengan manhaj kita tuan-tuan, metod kita, sebagaimana kita tidak ambil ilmu daripada ulama yang sezaman masih hidup bernyawa hari ini, kerana sebab itu sepatutnya kita tidak boleh ambil ilmu daripada golongan-golongan yang telah meninggalkan kita, daripada golongan ulama umat yang terdahulu. Betul tak? Betul tak? Imam Ibn Hajar, Imam Nawawi, Ibn Daqiqil Id, Fakhrul Razi, Ibnul Jauzi, kalau dalam usulul fiqh banyak lagi ulama-ulama lain yang kita dengar, Al-Amidi, siapa lagi kita dengar nama Qadhi Baydawi dan seumpamanya dalam bidang-bidang ilmu agama. Jadi tuan-tuan, kita kena jujur dengan manhaj kita. Kalau kita kata nak yang ni saja, kena cari yang tu saja daripada awal sampai akhir. Kalau nak, kita ni dipanggil muzabzib. Ni term yang glamour dalam Facebook. Muzabzib. Term-term yang glamour ni, kita sebenarnya tuan-tuan, kita tak clear dengan diri kita. Kita tidak transparent dengan diri kita. Kita tidak jelas dengan diri kita. Sebab tu kita kata apa? Kita kata ke orang, tapi kita yang bengong. Jadi itu yang pertama. Saya tak tahu dah berapa kali yang pertama, tapi itu yang kedua. Wathani laisa bi awal, dan yang kedua itu bukan yang pertama. Ustaz kita cerita, Maulana Musa Rohani Bazi, bila dia ngajar Tirmizi di Pakistan, di Ashrafiyah. Tuan-tuan dengar tak pasal kitab Barakat Makkiyah tu? Tak pernah dengar? Yang ditulis oleh Maulana Musa Rohani Bazi, diterjemah oleh ustaz-ustaz di Sri Petaling. Kitab selawat daripada hadis-hadis Nabi SAW. Dan dia telah syarah Tirmizi 50 jilid. Nama dia Riyadhus Sunan dalam bahasa Urdu. Saya ada satu kopi yang saya pinjam daripada ustaz saya. Masa tu sebab nak cetak kitab mahal, jadi ustaz telah ghanimahkan kitab tersebut. Satu orang anak murid dapat satu jilid dan seumpamanya, saya dapat satu bahagian. Ustaz saya punya saya pinjam. Bila sampai dalam saya selalu sebut contoh ni, bila sampai dalam permasalahan apakah kadar yang wajib untuk kita sapu kepala kita bila kita berwuduk, tuan-tuan pegang macam mana? Wajib isti'ab, itu kena sapu habis satu kepala. Mesti ramai kalau golongan yang mengaku salafi macam kita ni, dia akan kata wajib untuk sapu habis kepala sampai sudah. Pendapat Imam Ahmad dan juga Imam Malik rahmatullah alaih. Imam Syafi'i rahmatullah alaih, mu'tamad mazhab paling kurang 3 helai. Imam Abu Hanifah nasiyah, walaupun mereka berselisih pendapat apa kadar nasiyah, tetapi yang masyhur ialah satu tapak tangan ni kita letak kat atas ni. Kita bila kita dengar ustaz kita syarah yang kata wajib untuk isti'ab untuk satu kepala ni, kita rasa kita yang paling sunnah, orang lain tu memang haram jadah bid'ah. Itu kita punya pendapat. Jadi bila kita baca kitab tersebut, Maulana Musa Rohani Bazi, dia kata apa? Dia kata dia telah bawa 30 jawapan terhadap mazhab Imam Syafi'i dan juga Imam Malik dan Imam Ahmad. Apa sahaja dalil yang dikemukakan oleh mereka, Maulana Musa dia telah bawa 30 jawapan. Hampir 30 jawapan. Dan bila dia nak isbat, dia nak establish mazhab Imam Abu Hanifah dalam masalah itu, dia telah bawa 30 lagi dalil bagi Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih. Bermula dengan sekecil-kecil perbahasan, iaitu huruf ba. Di dalam ayat wamsahu biruusikum, hendaklah kamu sapu biruusikum. Kita yang bodoh ni, kita baca Quran terjemahan dan hendaklah kamu sapu kepala kamu. Saya tak tahu Quran terjemahan kita dia terjemah macam mana, tetapi kita kata sapulah kepala kamu. Tapi tuan-tuan tahu tak apa function ba tu? Apa fungsi ba tu? Antara kitab-kitab awal yang perlu dipelajari oleh orang belajar agama bila belajar bahasa Arab, antara ialah syarah mi'ata amil. Mi'ata amil, mi'ah 100, amil tu ialah, saya tak tahu kita nak bagi tahu apa. Kalau dalam bahasa Inggeris kita ada preposition, huruf-huruf on, in, apa lagi, under. Dalam bahasa Arab kita ada juga benda-benda tu. Kita ada ala, kita ada fi. Ala bermaksud atas, fi dalam, ka seperti, ba. Dia ada 100 fungsi huruf-huruf kecil dalam bahasa Arab ni. Kita nampak lam sebiji tu macam mata kail tu kan. Ba ada satu titik ya. Kaf, fi, min, ila. Kita ngaji bahasa Arab, kalau syan-syan sikit kita pergi mengaji bahasa Arab, min, daripada. Itu je lah kita tahu terjemah min. Tuan-tuan boleh terjemah lain lagi tak min? Tak boleh dah saya rasa. Kalau kita tengok bab pertama,
dalam syarah Mi'ata Amil, huruf-huruf jar ni dia panggil huruf jar. Kalau bahasa Inggeris mungkin kita panggil preposition kot. Setengah bahasa dia panggil postposition. Jadi tuan-tuan, huruf jar tu kadang-kadang ba tu sampai 8 dia punya fungsi. Ba lil musahabah, ba lil ilsaq, ba li tu, ba li ni, macam-macam. Jadi ulama mula bergaduh tentang ba di situ. Apa nilai ba, apa fungsi ba di situ? Mazhab Imam Syafi'i dia kata ba di situ adalah litab'id, menunjukkan kepada sebahagian. Jadi kalau kita basuh sebahagian daripada rambut, cukup dah lah. Tetapi mazhab lain dia sebut ba di situ bukan litab'id. Bahkan dia kata bid'ah ba litab'id ni. Tidak ada dalam bahasa Arab ba litab'id. Antara orang yang mula-mula sebut ba litab'id adalah Fairuz Abadi, guru kepada Ibn Hajar Al-Asqalani. Dan dia adalah Syafi'i. Mungkin dia sebut sebab dia nak tolong mazhab dia. Syekh accused macam tu. Orang lain kata ba di situ adalah lil ilsaq. Maksudnya supaya bergabung ke semua benda. Tangan kita ni ilsaq, kena dengan semua bahagian kepala kita. Ada yang tafsir macam tu. Mazhab Imam Abu Hanifah dia kata, sebelum kita bincang ba tu, kita kena bincang bentuk fi'il. Kata kerja, verb. Kata kerja ni ada yang kena sebut, benda yang kena buat. Ada benda yang tak perlu sebut, benda yang kena buat. Kita panggil apa? Kata kerja transitif, tak transitif. Betul tak? Bahasa Melayu. Bahasa Inggeris saya tak tahu. Dalam bahasa Arab kita panggil fi'il muta'addi dan juga fi'il lazim. Saya rasa mesti tuan-tuan tak faham dah. Nak jadi mujtahid macam mana? Benda yang asas tahun 1, tahun 2 mengaji pun tak faham dah. Fi'il lazim, fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi sepatutnya dia kena muta'addi tanpa bawa huruf. Dia kena muta'addi terus dengan maf'ulun bih dia. Muhammad makan nasi. Jadi kalau dalam bahasa Arab, akala Muhammadun al-aruzza, Muhammad makan nasi, ataupun Muhammadun akala al-aruzza, Muhammad makan nasi. Dia tak perlu bawa huruf dah, ba ke, fi ke, min ke, apa ke, untuk letak kepada maf'ulun bih. Benda yang kena buat tu, nasi yang kena makan tu. Jadi wamsahu, masaha ni adalah fi'il muta'addi. Dan sepatutnya dia tak perlu muta'addi dengan huruf. Dia terus bawa sahaja maf'ulun bih dia. Wamsahu ru'usakum, sepatutnya basuhlah rambut kamu. Jadi kenapa satu fi'il yang muta'addi, yang boleh muta'addi dengan diri dia sendiri, perlu berhajat kepada huruf yang kita namakan sebagai silah? Mesti tuan-tuan tak faham silah atau apa pula. Nama orang perempuan ke, apa ke, silat ke, silap ke. Dia bahas dan diisbatkan mazhab dia, iaitu hanya perlu sapu separuh sahaja. Ilmu ni tak semudah kita sangka tuan-tuan. Kita rasa kita je betul, tapi kita yang bodoh pun, tak tahu apa pun. Ya, kita rasa kita tahu je. Ada satu je, 2-3 batu dalam botol atau pentin tu kita goncang, nak bagi tahu orang kita ada sesuatu. Benda yang dah penuh dalam tu, dia goncang pun tak bunyi. Betul tak? Dia relax dia cool je. Tapi sebab kita ni bodoh, sebab tu kita nak tahu, kita nak bagi tahu kat orang kita tahu. Sebab tu goncang. Bila orang tegur sikit, unfriend, block. Tu je lah kita punya modal. Betul tak tuan-tuan? Dan sebenarnya saya bawa cerita tu sebab saya nak bagi tahu, bila dia mengajar dalam kelas, mengajar Tirmizi, tak, bila dia bawa al-jawabul awal, jawab pertama, jawab. Al-jawabul thani, jawab. Al-jawabul thalith, dah sampai 6-7 tu dia tak ingat ada nombor dia sebut. Dia kata al-jawabul thani wa thani laisa bi awal. Jawab yang kedua, dan yang kedua tu bukan yang sebelum tu. Dia nak isbat yang tu je. Sebab syekh dia mengajar kitab depan mata, kitab yang tak ada syarah, tak ada apa pun. Dah puluh-puluh tahun mengajar. Perbezaan mazhab, dah, perselisihan mazhab, semua datang daripada kepala sahaja. Dan mereka masih lagi, Maulana Musa dia dah meninggal tahun 98. Dan guru-guru macam di Saharampur, anak murid Maulana Zakaria yang tulis Fadail Amal tu, dah, Maulana Yunus Jampuri, hafizahullah, dah, guru-guru kami sempat belajar dengan dia. Even menantu Maulana Zakaria, Maulana Aqil, yang masih lagi hidup di sana, dalam satu-satu masalah ikhtilaf, bila mengajar Abu Daud, mengajar Bukhari, dah, khilaf para ulama dikeluarkan daripada kepala. Hasil pengajaran 50 tahun Sahih Bukhari, hasil pengajaran 50 tahun Sunan Abu Daud dan seumpamanya. Kita hari ni kalau tak ada kitab depan mata, kita tak boleh sebut. Dan mereka boleh bagi tahu jawapan mazhab terhadap mazhab yang lain, dalil mazhab, keluarkan hadis daripada dada dengan hafalan. Sebab tu mereka tahu kadar kedudukan para imam.
Sebab mereka tahu. Kita sebab kita tak tahu, kita rasa kita yang paling baik. Apa Syafi'i ni? Kita nak hadis yang sahih je. Sedangkan kalau tak ada Imam Syafi'i, kita pun tak kena hadis sahih, tuan-tuan. Jangan tuan-tuan nampak saya taksub mazhab pula. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahmatullahi alaih, bila dia kritik Syiah, nampak macam dia benci Ali, betul tak? Betul tak? Sebab tu geng-geng Syiah kata Imam Ibn Taymiyah ni Nasibi. Dia nampak macam Nasibi ni orang geng-geng benci Ali kan? Sebab apa? Kadang-kadang bila kita nak reduce, kita nak endure, kita nak reducekan kecintaan hulu melampau tu, kita kena kritik orang tu sikit. Kita bagi nampak dia tu macam rendah sikit. Jadi begitu juga bila orang ulama-ulama kita pun, bila dia masuk negara-negara ataupun tempat-tempat yang mana benci Ali, tak, macam Imam Nasai rahmatullahi alaih, nama yang selalu saya pakai untuk diri saya, tak, dia mula menceritakan, bahkan menulis buku-buku ataupun kitab-kitab yang memuatkan riwayat fadilat Ali radhiyallahu ta'ala anhu di Damsyik bila dia masuk di kawasan tersebut. Jadi dia likulli maqamin maqal, ada tempat-tempat dia kita kena cakap dengan nada yang lain. Tak, ada setengah orang yang mana anti sangat dengan Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dengan ahli bait, apa-apa sikit semua Syiah, apa-apa sikit semua Syiah. Kadang-kadang intim nyanyi lagu apa yang nyanyi pasal pembunuhan Husain dengan apa tu, oh ni Syiah ni kata, akhi, kita benci Syiah tapi kita jangan jadi Nasibi. Betul tak? Kita jangan sampai ada bibit-bibit nampak macam bunyi ahli bait je kita jadi macam jadi geli-geleman. Tak boleh. Raihanatul Mustafa tu, dah, Hasan dan Husain, Sayyidah Syababi Ahlil Jannah, ketua pemuda syurga. Raihanatul Mustafa, khushbu, bau wangi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bunyi nama Hasan Husain sikit, kita jadi rasa macam takut. Kita bukan Nasibi, tuan-tuan. Sebab tu setengah orang anti bila kita selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ali Muhammad ni bunyi Syiah dah ni bila kita stres kat perkataan Ali Muhammad tu. Tak, Allahumma sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jarang orang sebut wa ala alihi. Biasanya kalau sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu biasa kita sebut, betul tak? Tapi bila kita baca sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dia kata, kenapa tambah al tu? Saya kadang-kadang dalam kelas bila kita baca ni, kelakar masa kita ngaji Abu Daud, bila kita baca kitab, bila sampai kepada nama Hasan Husain, tak, saya akan sebut alaihi salam. Tak nak alaihi salam, ustaz kami kata. Ada unsur-unsur Syiah. Dia kata radhiyallahu ta'ala anhu. Dia kata salah ke? Tak salah. Tetapi sekian-sekian. Sampai 2-3 bagi depan ada alaihi salam. Saya baca lagi laju. Perkataan tu memang confirm ada alaihi salam. Dia kata nusakh yang tulis, penulis kitab yang tulis. Jadi kita kata kalau macam tu, adakah kita nak, kerana kita rasa allergic dengan Syiah, adakah menyebabkan semua benda pun kita nak allergic dan kita mula nak pertikai orang, dia kita kata ni Syiah. Tak, tuan-tuan mulia. Bahkan saya rasa perbahasan tentang alaihi salam terhadap keturunan Nabi ni, Hasan, Husain, Fatimah, tak, benda tu ada dibahaskan oleh para ulama. Dan ada ulama yang sebut mereka sebagai alaihi salam ataupun alaihas salam. Bila kita iskal ibu nabi-nabi macam Sayyidah Maryam, kita sebut alaihas salam. Tak, Asyah kita sebut alaihas salam. Tak, jadi perkara-perkara tersebut disebut oleh para ulama. Dan benda tu tak penting pun, tak adalah kalau kita kata signifikan punya masalah melibatkan syurga neraka. Tapi kadang-kadang kita terlalu allergic dengan satu-satu benda, menyebabkan kita ni tidak letakkan satu-satu masalah tu satu-satu tempat dia, satu-satu masalah pada tempat dia yang tersendiri. Nampak tak, tuan-tuan? Okey, kalau kita nak cerita kenapa berlaku khilaf, telah disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahmatullahi alaih, antara ulama-ulama yang awal yang tulis kitab tentang perselisihan para ulama. Kitab dia yang terkenal, yang Ghalamatu Raf'ul Malam an A'immatil A'lam, iaitu membersihkan tohmahan ataupun membersihkan celaan ataupun cacian terhadap para ulama-ulama yang mana telah mengorbankan masa mereka untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dia tulis apa? Syekhul Islam Ibn Taymiyah tulis secara kesimpulan dia, tidak ada satu orang pun yang mana beriman dengan Allah Ta'ala dan hari kiamat, beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
sengaja untuk menyalahi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perbuatan mereka ataupun percakapan mereka. Kalau sengaja tu boleh jadi kufur, tuan-tuan. Jangan bila kita jumpa satu hadis, kita jumpa satu ulama memberi pendapat yang pada zahirnya bertentangan dengan hadis, kita terus kata ulama ni khilaf sunnah. Tak, kita kena cek dulu kenapa dia berselisih. Mungkin dia ada dalil yang lain, mungkin dalil itu tak sampai pada dia, ataupun mungkin dalil itu tidak sahih pada pandangan dia, ataupun dalil itu sahih tetapi petunjuknya berbeza. Hari ni bila kita bergaduh, ada dalil. Tadi kawan saya baru cerita, saya tak nak cerita tentang diri dia, nanti tuan-tuan akan kejar dia dan tuan-tuan akan tinggalkan saya, sebab dia mengaji lama lagi daripada saya dan dia lebih salafi daripada saya. Mengaji jauh di bumi para ulama di Riyadh, tempat masyaikh-masyaikh hebat yang kita hanya boleh tengok masyaikh tu dalam YouTube sahaja, tapi dia duduk dalam majlis masyaikh-masyaikh tersebut. Jadi dia kata apa? Bergaduh tentang masalah istihalah, Cadbury. Bahasa budak-budak panggil cat babi. Saya bukan nak timbulkan isu tu, tapi isu istihalah. Dia kata mana boleh buat pendapat macam ni? Dah ada dalil daripada Quran,